Pilihan raya di peringkat Negeri Sembilan ini adalah pilihan raya yang amat penting. Selepas tempoh 5 tahun mandat kerajaan terdahulu selesai dan mengikut amalan dan sistem demokrasi berparlimen di dalam negeri dan juga negara kita ini, maka suatu pilihan raya umum mesti diadakan segera. Tujuannya tidak lain ialah supaya rakyat yang sebenarnya berkuasa boleh menggunakan kuasa dan hak mengundinya itu untuk memilih kerajaan baru yang diharapkan mampu untuk memikul tugas dan tanggungjawab untuk mentadbirkan hal urusan negeri, malahan negara, menjaga kebajikan rakyat dalam semua bidang untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Tetapi ini bukan soal isu memangkah dan memilih saja. Kalau hari ini katanya Negeri Sembilan sudah pun mencapai sedikit sebanyak kemajuan, walaupun tak ada benda banyak yang boleh dimegahkan, minta maaflah saya sebut begitu. Pastinya 5 tahun ke hadapan ini lagi penting supaya kita dapat memilih sebuah kerajaan yang ada, beramanah, yang bertanggungjawab, yang tidak rasuah, yang mendukung perlembagaan negeri dan negara, yang akan berlaku adil, saksama dalam menguruskan hal ehwal negeri, baik dalam soal ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain lagi. Sekarang ni saudara sudah pun melihat dalam tempoh 5 tahun yang lalu, kerajaan Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan. Saya tak tahu sama ada Pakatan Harapan Barisan Nasional ataupun tidak di waktu itu. Ada? Tak ada. Macam mana agaknya kerajaan yang lepas ni? Baik ke tidak? Okey ke? Tak kuat. Okey ke? Tidak. Nah, bagus. Itu dah maknanya dah tahulah. Kita mahukan sebuah kerajaan yang betul-betul mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Ini beban. Dan kerajaan negeri Pulau Pinang, kerajaan Negeri Sembilan ini, saudara, ada kaitan dengan kerajaan pusat yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan katanya. Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Kerajaan Madanon, kerajaan luar tabi'i, wallahu a'lam. Dan kalau itu kaitannya, Anwar Ibrahim dalam beberapa ucapan yang mutakhir ini berkata, kalau sekiranya negeri nak maju, maka negeri ini mesti samalah kan dengan kuasa kerajaan pusat. Kerajaan pusat sekarang ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Nak tanya orang Negeri Sembilan ni, sama ada oleh sebab kerajaan pusat dikuasai oleh kerajaan Madanon dipimpin oleh Anwar Ibrahim, apakah saudara nak memilih kerajaan negeri yang sehaluan bersama dengan Anwar Ibrahim? Tak tahulah kalau ada yang nak pilih. Hai, jangan. Kenapa saya kata begitu? Kerana sudah lebih 7 bulan saya kadang-kadang dah hilang kiraan ataupun lost count. Dah berapa lama lah Madanon ni terbentuk ataupun kerajaan nama saja perpaduan. Tapi tak ada elemen perpaduan yang nyata yang dapat kita lihat berlaku dalam tempoh 7 dan masuk ke 8 bulan ini. Apa yang dia buat? Coba bagi saya satu saja benda yang elok yang dibuat. Angkat tangan. Saya bagi RM10. Bagi cakap satu saja.
Apa dia? Maknanya tak ada lah tu. Betul tak? Susah nak sebut satu pun. Soal pokok yang penting sekarang ni apa yang difikirkan oleh dalam tiap-tiap benak dan kepala, otak, kata orang Kelantan, otak rakyat yang ada di Negeri Sembilan ataupun negeri-negeri lain ni. Apa isu pokok yang pertama? Apa dia? Masalah kos sara hidup. Betul tak? Betul. Saya boleh tengok tiap-tiap muka yang ada depan saya ni memang macam bermasalah aja. Betul tak? Saya tahu. Di mana-mana saja saya pergi. Baru-baru ni saya melawat ke Taman Melawati. Yang pertama minum di kedai Mamak Din nama dia. Makanlah roti canai dan beberapa yang lain. Saya tanya apa isu dan masalah? Beban kos sara hidup, Tan Sri. Saya tak tanya agak berapa harga teh tarik dan juga roti canai yang saya makan. Pasal saya makan free. Ada orang bayar. Lepas tu saya pergi ke pasar malam. Jalan 5 minit ia depan tempat restoran tu dan saya melawat gerai. Dah ramai dah meniaga selepas PKP yang kita hadapi beberapa tahun yang lepas. Alhamdulillah. Tapi dalam saya berjalan itu, saya berhenti dan melihat hasil jualan para penjual-penjual pasar malam. Berhenti di warung menjual sayur. Saya tanya berapa sawi harga, sekian harga. Berapa ni harga, sekian harga. Saya kata mahal. Memang mahal, Tan Sri. Semuanya naik. Saya tanya apa yang turun? Hujan turun, kata dia. Sang dia boleh berlawak dengan saya. Memang nyata. Saya tanya harga ayam berapa? RM10 lebih sekilo. Zaman saya jadi menteri dulu RM6.40. Tu zaman Tan Sri dulu. Memang dah naik, tapi naik RM10 lebih sekilo. Saya tanya daging. Berapa daging biasa sekilo? RM40. Ya Allah, waktu zaman saya menteri yang jaga daging ni, RM18 sekilo. Bukan saya tak tahu, dah naik. Lalu lagi kedai jual ikan. Orang Terengganu semalam kata ikan. Macam-macam ikan yang dibeli daripada pasar Borong Selayang. Dan saya tengok tu ada sotong. Saya sokong makan sotong. Jadi siapa nak ajak makan kat rumah, sediakan sotong goreng. Saya tanya berapa sekilo? RM40 sekilo. Tapi nak dekat raya ni pun ada duit sikit dalam poket, belilah juga. Jadi yang ini saya fikir top isu rakyat. Dan ini kita buat bersandarkan pada kajian empirikal. Kita hantar pasukan-pasukan penyelidik untuk bertanya kepada 1,200 responden sebagai contoh di Selangor. Dan jawapan yang paling jelas di situ ialah masalah yang pertama ialah masalah kos sara hidup. Masalah kenaikan harga barang yang tidak berhenti-henti. Masalah bekalan barang yang tak cukup, sampai telur pun tak cukup. Saya dah mula pelihara ayam telur kat kebun saya. Satu hari 40 biji telur. Bukan bohong, cerita betul Bang Rais. Nak tunjuk boleh selesai masalah kalau kita usahakan sendiri. Tapi tak semua ada orang ada kawasan tanah yang boleh memelihara entah 30-40 ekor ayam dalam satu masa. Tapi itu satu daripada cara penyelesaiannya. Tak mungkin semua boleh buat begitu. Jadi persoalan yang agak bangkit sekarang ni, what is the government of the day? Baik di Negeri Sembilan ataupun di pusat, dengan menteri-menteri yang banyak madanon di situ, buat untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dia jawab, dia kata, masa zaman awak pun dulu harga barang naik juga. Ya. Tapi kita ada cara-cara kita nak mengawal.
Cara bukan saja nak mengawal harga barang dengan menggunakan Akta Kawalan Harga tahun 1946. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna, orang panggil saya Menteri Jaga Ayam. Tiap-tiap minggu saya turun ke pasar nak tengok harga ayam, antara lain berapa harga sekilo. Jadi melambung, dan bila nak raya, baik raya Cina, raya puasa, raya haji, maka waktu itulah peniaga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Daripada RM6.50 naik sampai RM7.80 sekilo. Saya tanya dengan pegawai saya di kementerian, ketua usaha kementerian, macam mana kita nak buat? Dia tak tahu macam mana nak buat. Saya tanya, ada tak undang-undang yang boleh mengawal ini? Dia kata ada, Tan Sri. Undang-undang apa? Akta Kawalan Harga 1946. Siapa di sini lahir tahun 1946? Saya 1947. 76 tahun sekarang ni. Tapi masih handsome dan muda lagi. Berangan. Dia kata ada undang-undang ni. Boleh pakai tak lagi? Saya kata boleh pakai. Pakai. Jadi daripada tarikh itu, waktu saya jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, saya exercise kuasa Menteri menggunakan akta itu untuk kawal harga sampai hari ini digunakan. Tak ada seorang pun nak belanja makan pada saya pasal saya buat langkah-langkah untuk mengawal harga. Bila dah sampai nak hari perayaan-perayaan, mesti cap. Macam mana kita buat? Panggil dulu pengeluar-pengeluar, pembekal-pembekal, pengimport-pengimport. Beritahu dan dia, ini nak raya ni jangan naik harga, boleh tak? Tak boleh lah, Tan Sri. Rugilah kami. Berapa boleh kurang? Kalau setakat 30 sen, 50 sen sekilo tu, bolehlah. Ikan kita kontrol, daging kita kontrol, sayur kobis kita kontrol. Saya nak memberikan bahawa kalau kerajaan mahu berusaha untuk mengambil tindakan bagaimana yang kita lakukan seperti itu, boleh dibuat dan boleh membantu mengurangkan bebanan rakyat. Ada mereka buat hari ini? Ada. Apa yang saya sebut tadi mereka teruskan, tapi tak memadai. Itu jadi masalah dia. Dia ada bentuk jawatan kuasa NACOL, kata dia. National Committee on Cost of Living, kalau tak silap dia. Jawatan kuasa kebangsaan untuk mengawal kos sara hidup. Ada dengar tak benda itu? Ada tapi tak ada. Mana tak pernah mesyuarat ke? Tak pernah bersidang ke? Saya nak tunjukkan begini bukan pasal apa. Saya ada pengalaman. Dan bila saya bandingkan dengan apa yang kita lakukan. Tak usah cerita zaman COVID ya. Tak usah cerita zaman pandemik yang begitu dahsyat yang kita hadapi pada 2 tahun yang lepas. Memang ada tindakan-tindakan tertentu yang kita ambil. Kita belanjakan 530 bilion ringgit untuk membantu dan membela nasib rakyat. Mesti ada makanan di atas meja, ingat? Ada bantuan prihatin, ingat? Ingat muka ni lah. Tiap-tiap orang yang ada di hadapan saya dah dapat tak suntikan vaksin? Ingat? Siapa dah dapat mesti wajib sokong Perikatan Nasional. Saya nak sebut itu antara faktor. Saya boleh cakap sampai subuh nak membicarakan soal apa langkah tegas yang patut kerajaan buat. Lebih penting di peringkat nasional dan disokong oleh kerajaan peringkat negeri untuk menyelesaikan masalah rakyat. Masalah antara lain soal bekalan bahan-bahan makanan. Saya tak tahu baru-baru ni kata beras harga dah naik. Betul ke? Ya ke? Ada juga yang saya tak tahu. Ya? Betul lah tu. Naik. Jadi macam mana? Kalau kerajaan itu agak mempunyai sedikit pemikiran yang agak jelas tentang cara nak menguruskan hal ehwal rakyat jelata ni, kita boleh lihat sekarang. Tapi kalau dah masuk ke 7 ke 8 bulan hari tak nampak apa-apa, nak pilih ke kerajaan Madanon itu?
Dan kalau tak hendak di pusat kerajaan Madanon yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, di peringkat negeri pun jangan pilih selain daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Boleh tak? Ini wajib. Sebenarnya dikata kerajaan ini kerajaan perpaduan. Kami dulu dijemput untuk menyertai kerajaan perpaduan. Saya dan Tok Guru. Bila kami dipanggil untuk pergi ke Istana Negara, tak apa, cerita sikit. Harap saya tak terlanjur cakap. Kita dah serahkan borang Statutory Declaration 115. 115 lebih separuh 112. Serah pada jam 1:28. 1:30 minit Istana Negara buat keputusan sambung lagi 24 jam, kata orang Kelantan. Sebenarnya dalam sistem demokrasi dan pilihan raya ini, bila seseorang calon sudah dapat 115, tak akan ada calon lain yang boleh dapat 112, 13, 14, 15, 20. Tak ada. Impossible. Tapi tak apalah. Ini takdir. Nak suruh kita bentuk kerajaan perpaduan. Saya dengan Tok Guru Hadi duduk sebelah saya menghadap tuanku dan beritahu, kami tak boleh tuanku. Ramalan ataupun visi kami ke depan tu nyata benar. Coba bayangkan pada hari ini saya bersama-sama Anwar Ibrahim duduk di kelengkang dia dalam kerajaan Madanon ni. Macam mana tuan-tuan fikir? Jadi keputusan kita betul. Walaupun dikatakan kerajaan perpaduan, hari ini jelas bahawa kerajaan hari ini bukan kerajaan yang berpadu. Kerana Anwar Ibrahim tak punya cukup bilangan. Betul bos? Yang pakai kacamata hitam, kita panggil dia bos kita di parlimen. Dia dipanggil bos yang cukup dahsyat dan hebat. Pasal dia seorang saja pakai kacamata hitam, kata Datuk Beja. Apa saya sebut tadi? Ya. Ya, kita dah ada bilangan. Tetapi al-maklum, kita tak bersetuju bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ni kerana kita tahu ada masalah. Saya pun tak jangka ada masalah sebesar yang kita lihat pada hari ini. Dahlah dia tidak mempunyai cukup bilangan, dia panggil lah, tak apalah, itu sistem demokrasi, siapa nak join, join. Sehingga parti UMNO dan Barisan Nasional, saya timbalan Presiden UMNO dulu. Tapi mulut saya celupar sikit. Kritik Najib masalah 1MDB dan dia dah dimasuk ke penjara, saya ditendang keluar sebagai timbalan Presiden dan timbalan Perdana Menteri. Tapi Allah lebih besar, Allahu Akbar, meletakkan saya sebagai Perdana Menteri juga selepas daripada itu. Hari ini tak jadi Perdana Menteri lagi. Jadi saya sebutkan begitu, sekarang ni kerajaan perpaduan bermasalah besar. Sebab tu saya nak bagi ini sebagai satu amaran. So we do not make any mistake in making choice. Pasal undi satu aja, tak boleh patah dua. Separuh dia, separuh saya, tak boleh. Jadi masalah mereka besar ialah antara lain kerana dalam parti itu sekarang ini ada gabungan Barisan Nasional. Barisan Nasional terdiri daripada UMNO, MCA, MIC. Apa jadi MCA dan MIC? Terkeluar, tak ada masuk. Tak ada pernah berlaku dalam sejarah MCA MIC tak bertanding kursi dalam pilihan raya. Betul tak bos? Tak pernah berlaku. Why? Pasal tak ada kesepakatan antara mereka dalam Barisan Nasional yang dipimpin oleh Zahid. Disebabkan oleh kerana Zahid berhadapan dengan masalah. Dia ada 47 pertuduhan yang dia kena jawab. Call for
Defense, Bang Rais. Makna bila call for defense dah dibicarakan dan ada prima facie kes jelas terbukti dia sudah melakukan kesalahan. Tapi mahkamah belum buat keputusan untuk jatuhkan hukuman, tapi dia akan dipanggil ke mahkamah untuk mempertahankan diri dia. Berat. Jadi dia fikir apa cara nak menyelesaikan masalah dia. Masa dengan Muhyiddin dulu dia minta tolong dengan saya. Walaupun waktu itu dia bersama-sama dalam kerajaan, rakan-rakan lain daripada UMNO ada bersama dengan saya. Tapi kerana dia ada kes-kes mahkamah, saya buat keputusan, no, you cannot sit in the cabinet. Anwar Ibrahim nanti dia jadi timbalan Perdana Menteri. Betul ke tidak? Tak betul tapi betul lah tu kan. Dia bermasalah. Untuk mungkin nak menyelamatkan diri dia, cara yang terbaik ialah untuk cari orang yang ada kuasa. Siapa ada kuasa? Cikgu dia. Siapa cikgu dia? Anwar Ibrahim. Pandai orang Negeri Sembilan ni. Jadi dia berpaut pada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun kata dia ada masalah. Apa masalah dia? Kalau tak ada sokongan Barisan Nasional, dia tak jadi Perdana Menteri. So you scratch my back, I scratch your back. Tetapi Zahid Hamidi adalah Presiden UMNO. Saya pernah menjadi ahli UMNO selama lebih 38 tahun. Ini yang depan-depan, berakhir. Yang itu kat situ pun UMNO dulu. Kami tahu. Kenapa apa? Kami berjuang bersama-sama sejak UMNO tertubuh dulu tahun 46 kerana kami yakin bahawa inilah parti yang akan memperjuangkan nasib kami orang Melayu, Islam, negara, bangsa, agama kita, dan terbukti berjuang menentang penjajah, mengisi kemerdekaan. Tapi hari ini UMNO sudah hampir tiada. Saya tak nak sedih pasal saya sudah jadi Presiden Bersatu. Tapi memikirkan ramai mungkin. Yang tadi ada disebutkan dalam majlis ramai orang UMNO. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Jemput ke Perikatan Nasional. Dia sudah merosakkan parti dia. Dengan dia berpaut dalam Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP. Tadi dah sebutkan, Cik Mah. Apa cerita DAP pula ni? Sejak bila lah UMNO sebulu dengan DAP? Sejak bila? Dari dulu sampai lah ni. Kalau sebut UMNO dengan DAP, no way, no go. Betul tak? Mana ada orang UMNO kat sini? Tolong jawab. Yang ini sudah berlaku. Sudah timbul kacau bilau politik dalam Pakatan Harapan dan kacau bilau politik dalam Barisan Nasional. Dah kalau parti yang mendukung kerajaan pusat begitu keadaannya, zahirnya nampak berpadu, tapi sebenarnya tidak lagi berpadu. Tunggu masa saja. Akan terburai dan tersungkur jatuh, insya-Allah. Betul tak? So we are talking about this very serious situation. Speaking bahasa Inggeris sikit dah tengah malam. Keadaan yang cukup dahsyat. Yang cukup berat. Sebab itu tiap-tiap hari bila kita tengok Perdana Menteri ini Anwar Ibrahim keluar televisyen cakap buka mulut. Saham jatuh. Ringgit jatuh. Semuanya jatuh. Malahan bukan saja soal jatuh. Orang tak percaya. Now this is important. When you are a leader, bila kamu seorang pemimpin, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali kamu bercakap, kamu mesti bercakap benar. Sekarang ni Madanon dikenal sebagai pembohong. Semalam saya ulas panjang lebar, saya tak nak ulas di sini, tapi dah tersebut juga, iaitu apa yang telah pun disebut oleh Anwar Ibrahim, masalah berkenaan dengan penghapusan hutang peneroka Felda
83 bilion. Yang dia kata saya ini cuma pandai cakap umum tapi tak laksanakan. Pembohong. 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 3 kali. Mana pula begitu? Hari ini saya semak. Saya ramai juga kawan-kawan saya penuh ke Felda. Satu namanya Tosren Jarvanti. Oh, ini ramai orang kenal dia. Tosren Jarvanti. Dia ketua bahagian bersatu di Senai. Peneroka Felda. Di Felda Type Anda. Saya tag dia tadi. Hey, Tosren, kau kat mana? Saya dekat Felda. Dia memang orang Felda pun. Masuk dalam WhatsApp group, saya tanya. Macam mana, betul tak apa yang telah pun saya sebut pada waktu saya jadi Perdana Menteri? Tahun 2021 kita buat keputusan untuk hapuskan hutang peneroka yang sudah jadi hutang lapuk berpuluh-puluh tahun namanya. Saya nak cek. Dia kata betul. Memanglah betul. Takkan Muhyiddin pembohong. Saya cek dengan Datuk Tan Sri Idris Jusoh, pengurusi Felda yang sudah baru ini diberhentikan oleh Anwar Ibrahim. Dia ada tag dengan saya. Dia kata betul. 83 bilion yang Tan Sri umum dulu sudah pun dilaksanakan oleh Felda. Dah masuk dalam penyata bulanan potongan. Ada seorang beritahu saya, betul Tan Sri tengok ni, dia kata TS1 kat sini ialah RM165. Saya kata apa makna tu? Yang ini yang hanya kita kena bayar. Dulu berapa? Dulu hampir-hampir RM400. Makna apa? Sebahagian tu dah dilupuskan hutang. Tapi Anwar Ibrahim tak faham. Saya heran, muka dia macam Cuk Adik. Saya tak kata apa pun. Saya kata rupa macam Cuk Adik. Kalau cakap ni macam ni berapi-api kat sini. Saya kalau pidato dah tentu saya kalah. Tapi bila cakap, dia kata apa? Dia kata Muhyiddin cakap saja. Sekarang saya yang nak bagi 83 bilion. La ilaha illallah. Siapa yang bohong? Jadi sekarang ni Muhyiddin ke Anwar? Muhyiddin ke Anwar? Siapa kaki bohong dan kaki penipu? Tuan-tuan. Saya tak pernah bohong. Saya semak betul sudah pun dipotong. Anwar Ibrahim kata semalam saya masuk pejabat. Pegawai suruh sign lebih kurang 900 bilion bagi pada Felda. Itu rasa enggak dah. Setahu saya itu bukan penghapusan hutang lapuk. Hapus apa mana? Buang. Batal. Ada bawa duit apa-apa? Tak ada dalam akaun. Batalkan je. Tak payah-bayar lagi, itu saja. Yang kau bayar 900 milion, aku mana tahu. Mungkin itu sebahagian daripada baran sukuk. Apa pula sukuk? Waktu saya jadi Perdana Menteri, saya baca laporan yang disediakan oleh Tan Sri Wahid Omar yang ditugaskan untuk membuat kajian mendalam permasalahan Felda. Ada juga kemudian dikeluarkan white paper on Felda. Antara yang kita nak buat adalah bagaimana kita nak memulihkan balik Felda. Siapa ada peneroka di sini? Angkat tangan. Jangan lupa nak undi kita. Masalah banyak yang dihadapi oleh Felda kerana Felda sudah pun tertubuh puluhan tahun lamanya. Tapi makin lama pengurusannya tidak berapa cekap. Malahan para peneroka banyak makin lama makin memperolehi pendapatan yang makin kecil. Betul tak? Jadi untuk nak membantu proses pemulihan, menambah baik Felda dan sebagainya, kita putuskan oleh Kabinet supaya kita keluarkan Islamic bond ataupun sukuk bernilai 9.9 bilion. Itu bond. Semalam saya cakap di Terengganu dalam TikTok, kata bond Anwar. Anwar kawan baik saya dulu. Zaman pemuda. Itu bond. Yang ini digunakan untuk memulihkan. Penghapusan ni bukan bond.
Bukan duit masuk dalam akaun. Hapuskan aja lah. Kalau ada orang menyaga sebagai contoh, ada orang hutang tak bayar-bayar. Siapa sini berniaga angkat tangan? Ada seorang, dua, tiga, empat, lima, tak ramai. Kalau misalnya dah seorang tu menjadi pelanggan, tiap-tiap kali dia belanja, dia bayar sikit, dia hutang lagi. Tiap-tiap kali belanja, bayar sikit, hutang lagi. Makin lama, makin meningkat. Hutang tak mungkin 100,000. Patut dia dah bayar. Setahun tak bayar, 2 tahun tak bayar, sampai 10 tahun tak bayar. Jadi tak bayar tak dapat hasil. Biasa kalau berlaku begitu, auditor akan maklum pada pemilik syarikat, yang ini kita hapuskan je lah. Itu je. Hapus mana kita rugi, duit tak masuk pun kita rugi. Hapus pun tak ada mana apa-apa bukan? Itulah yang kita putuskan dulu, Anwar. Faham tak, Anwar? Saya tak nak cakap tuan-tuan semua cerdik di depan saya ni. Ini satu contoh. Kalau nak sebutkan panjang lagi masalah-masalah kita. Macam mula-mula dia jadi Perdana Menteri. Dia depan mikrofon. Diiring oleh timbalan Perdana Menteri. Apa dia sebut? Bahawa dia syak bahawa akan sudah berlaku penyelewengan 600 bilion. Yang kami usahakan waktu zaman saya menjadi Perdana Menteri. Untuk menguruskan masalah COVID dan memulihkan ekonomi negara. Mana ada 600 bilion yang bermakrau? No, it's only 530 bilion. Okey lah. Dia kata duit ni saya sakau, tuan-tuan. Kalau saya sakau, tak payah jadi presiden ni. Saya dah kaya raya dah. Tapi takkan saya nak curi duit kerajaan, duit rakyat. Wallahi tak ada. Apa hukum? Dosa. Kalau dosa masuk ke mana? Neraka. Kita orang Islam tahu tu. Tapi yang buat pertuduhan ni is the Prime Minister. Mengatakan kita ni ambil duit. Apa hukum? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Jangan main-main. Lepas tu daripada 90 bilion turun 5 bilion, lepas tu 300 milion. Ini apa? Lepas tu ada pertuhan. Kami dalam pembangkang ni waktu pilihan dia yang lepas, belanja duit ni datang daripada duit judi. Siapa cakap, tuan-tuan? Anwar siapa, tuan-tuan? Macam mana Perdana Menteri awak ni cakap macam itu? Ha? Perdana Menteri awak ni tak mengaku. Alhamdulillah, tak mengaku bagus. Macam mana kita nak rasa bangga? Kerana kita tahu ini seorang Perdana Menteri, the head of the government. Ketua kerajaan. Saya alhamdulillah, Tuhan bagi saya peluang duduk sekejap. Tak tahu besok dia nak suruh saya duduk lagi, saya duduk lagi lah. Tahu, it is a position of power. The most powerful man in the nation is the Prime Minister. Kita buat apa yang patut kita buat untuk menyelamatkan negara. Waktu zaman COVID, saya boleh sebut sedikit ya, 2-3 perkara. Kita tahu kita tak pernah ada pengalaman menguruskan musibah berat seperti COVID-19. Saya 2 kali kena COVID. Siapa di sini dah kena COVID? Angkat tangan. Wih, ramai. Tapi nasib baik ada kat sini hidup lagi kita. Allah panjangkan usia kita. Waktu itu berlaku, siapa pun tak ada pengalaman. Di Malaysia, tanya siapa? Kalau Perdana Menteri dia bukan doktor, tak apa. Tanya doktor di Malaysia, ada tak? Seorang pun tak ada pengalaman. Nah, macam mana nak mengurus masalah penyakit COVID-19? Di sini pun ada doktor, Dr. Chong ada kat sini. Tak ada. There's no referral point daripada buku, kitab, nak rujuk, nak lihat macam mana nak mengurus. Tetapi kerana ini tanggungjawab. Ini adalah amanah. Kita tak mau melihat nyawa manusia Malaysia terkorban kerana kelalaian, kebobrokan, kebodohan kerajaan waktu itu untuk menguruskan hal ini. Saya ambil tanggungjawab. Bukan nak bangga diri. Bila kita berhadapan dengan krisis seperti itu, macam mana kita menguruskan? Tok Saifuddin ada. Tok Taki ada dalam kabinet.
Dato' Peja pun ada. Dato' semua ada dalam kabinet, sebahagian ada kat sini. Kita bersidang hampir setiap hari dan malam. When there is a crisis, you can't sleep. You always have to think. Bangun aja pagi, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Nur Hisham. Kan kita kenal kan? Dia keluar selalu. Dia akan tag saya, Tan Sri nak maklum, semalam ada 10 kematian. Allahu Akbar. Lepas tu 20 kematian. Semua sekali 32,000 nyawa terkorban. Banyak tak? Yalah banyak lah. Tapi rasio kalau berbanding dengan UK, US, mereka ni bagi 1 juta penduduk ada dekat 2 ke 3 ribu yang meninggal dunia. Kita tak sampai 1,000 yang meninggal dunia. Alhamdulillah. Kita bersidang siang dan malam. Mata saya ni bengkak bukan pasal nak menangis. Bengkak kena tengok ini apa nama skrin kat rumah saya tu. Kita tak boleh bersidang mesyuarat secara fizikal. Pasal duduk je dalam bersikal, besok ada yang kena COVID. Ada sekali saya duduk bersidang, besok kita kena COVID ataupun tidak dibenarkan untuk sama-sama kerana seorang daripada ahli jemaah kita kena COVID. Bukan? Tak siapa dia. Bersidang menghadap ini peti apa ada TV ke apa ada skrin Google ataupun secara video conferencing. Tetapi video tetap video ke fizikal ke tak fizikal ini waktu zaman yang amat susah. Pendeknya alhamdulillah kita dah selesai dah. Betul tak? Syukur tak? Ada orang tu nama Adwan Ibrahim juga. Dia kata saya bapa PKP. Saya tak nak kata dia bapa apa. Bapa PKP. Coba tonton fikir kalau tak ada PKP tu. Mungkin sebahagian duduk di meja depan ni dah tak ada kat sini lagi kot. Manalah tahu. Anwar Ibrahim masih hidup. Dah jadi Perdana Menteri. Isterinya sihat. Anak dia sihat. Cucu sihat. Patut dia datang jumpa saya. Din, thank you for what you have done. Betul tak gitu? Itu bahasa kan? Saya sini bila jalan-jalan ni orang panggil abah-abah. Ada juga yang bukan Islam, Cina datang balik, anak-anak muda. Sir, thank you very much. Because of what you have done, I'm safe today. Ini human. Saya tak minta begitu pun. Malam ni pun saya tak minta. Tak payah balas saya minum kopi, ketih apa. Tak apa, it's okay. Itu tanggungjawab, amanah. Maknanya contoh, bila berhadapan dengan situasi keadaan yang agak krisis. And now we are in a crisis. Crisis of leadership, crisis of economy, duit jatuh, harga barang naik melambung, macam-macam masalah, rakyat susah, kemiskinan bertambah. Now, sekarang, Perdana Menteri pergi clear sana, clear sini, clear tu cakap. Ya? Menyanyi, menari. Saya kau menari kan orang kata dah sama dengan Anwar Ibrahim dah Muhyiddin ni. Apa terbiat dia dekat. Isteri saya pun marah. Saya tak ada. Kita tengok macam-macam. Yalah dia seronok jadi Perdana Menteri. Saya, I'm the most powerful man in the nation. I can do anything right. Macam ni Hulu Langat punya MP ni. So what? Kami kerajaan. Kami berbuat apa suka. Wallah. Buat apa suka. Kalau kamu buat benda yang tak betul, berdosa besar. Masuk neraka. Jangan nak action sangat Hulu Langat. Ni ahli parlimen. PKR ke apa ya. Amanah. Nama apa amanah tapi tak beramanah. Sakit. Oh, dia kata sakit. Sekarang ni banyak orang sakit. Tuan-tuan, kalau di sini ada pegawai pentadbiran awam, dalam pentadbiran awam tu kalau ada orang tu dah sakit, selalu tak datang office, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun kepala otak dia dah tak center lagi, macam nak separuh gila ke apa. Dia ada peruntukan kan, Datuk Rais? Dia medically boarded. Betul tak? Datuk Zaki, Zaki dia tahu. Makna ditubuhkan satu lembaga kesihatan, panggil orang ni pergi siasat otak dia ni. Saya tak nak imply siapa saya nak buat macam itu.
Tapi Tun Mahathir hari ini ada buat satu statement. Dia kata Perdana Menteri ni entah apa dia kata. Jangan saya kata. Saudara, kita lawak sikit dah, hujung kursi pun banyak dah kosong. Yang tak tahan tu dah tak tahan, baliklah, tak apalah. Tapi yang ada ni boleh dengar. Tapi dalam live kita ni agak masih ada lagi yang orang menyaksikan. Saya harap mungkin 200,000, 300,000 malam ni. Thank you very much to all of you. Jadi balik ya, penghujung ni saya cuma nak kata, ini situasi keadaan susah. It is not an easy time. Ya, jadi kerajaan pun okey, tapi tak easy for the government. Saya pun tahu kalau saya jadi kerajaan ini pun not easy. Tetapi kerana ada rasa tanggungjawab, tahu nak buat sesuatu, boleh berfikir, menggabungkan usaha semua pegawai kerajaan, awam, swasta, panggil bincang, selalu cari jalan. Macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat, nanti akan terbuka mana yang terlindung oleh Allah SWT. Kita dapat idea untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan tak kurang berdoa setiap masa. Sebab tu ada orang jumpa saya dah rindu Tan Sri bukan pasal apa, kami tak tengok lagi orang baca doa. Tak apalah, saya ni setiap sembahyang kali dan macam mana pun kita baca doa. Tapi waktu zaman susah, zaman kita berhadapan malapetaka dan musibah, maka dia itulah waktu dan ketika kepimpinan sesiapa pun teruji dan diuji. Bijak, tahu, tidak tahu, mengurus dan tak mengurus, itu tanggungjawab dia. Nah, sebab itu kalau hari ini kita dapati bahawa kerajaan yang ada pada hari ini tidak mampu. Kalau nak tunggu sebulan, 2 boleh lagi. Lepas 2-3 bulan, setahun 2, saya tak tahulah tuan-tuan apa nak jadi. Jadi sebab itu PRN ni banyak orang kata adalah referendum. Ini satu pungutan suara rasmi oleh rakyat 6 buah negeri. Untuk melihat sama ada rakyat dan pengundi di sini mau melihat kerajaan yang ada pada ini kekal ataupun bentuk kerajaan Perikatan Nasional yang baru. Di 3 buah negeri, kekalkan 3 buah negeri yang ada di bawah PAS sebagai kerajaan Perikatan Nasional. We will give a strong message to Putrajaya. We will give a strong message kepada kepimpinan kerajaan yang ada. Dan ini message ini akan melangkau seantero dunia bahawa rakyat Malaysia sudah tidak mau lagi, tak mau lagi tolak kerajaan Madanun, tolak kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang ada pada ini. Boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.